Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk bab 1 Kerajaan Alam Melayu. Dalam bab 1 ni kita akan belajar sebenarnya 4 subtopik. Okey, iaitu konsep alam Melayu, kewujudan kerajaan di alam Melayu, kerajaan alam Melayu yang masyhur serta kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Cuma okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada subtopik 1.1 sahaja, konsep alam Melayu. So, bila disebutkan alam Melayu, okay, alam Melayu ni, okay, kalau ditanya kat mana alam Melayu ni? Sebut-sebut alam Melayu ni mana? Okay, alam Melayu sebenarnya kawasan gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian benua Asia. Okay, dan alam Melayu ni dia ada beberapa istilah lain. Okay, antaranya ialah Kepulauan Melayu serta Dunia Melayu. Okay, dan sebenarnya kedudukan Pulau Melayu ataupun Dunia Melayu ataupun Alam Melayu ini sebenarnya terletak sebenarnya di atas pentas Sunda. So, kalau pelajar-pelajar ingat lagi, okay, tahun lepas dah belajar zaman air batu, okay, di mana ada pentas Sunda, okay, merupakan dataran tanah luas terbentang, okay, yang menghubungkan pulau dan daratan tu. Okay, dan bila zaman air batu akhir, air batu telah mencair, maka dia telah menenggelamkan tanah-tanah yang rendah dan akhirnya membentuk pulau-pulau yang ada zaman sekarang. So, itu pentas Sunda. Jadi, disebabkan dulu pentas Sunda merupakan satu dataran tanah yang luas terbentang, maka terdapat persamaan pada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, iaitu persamaan dari segi ciri-ciri fizikal dan juga hidupan. Okay, dan mereka ni berkongsi tamadun yang sama. Okay, bila kita sebut tamadun, ia meliputi kepercayaan, asal-usul keturunan, bahasa, budaya dan juga masyarakat. Okay, so bila kita menceritakan alam Melayu, kita akan tengok dalam 3 aspek. Okay, iaitu geografi, bahasa dan juga budaya. Okay. Dari segi geografi, ada beberapa orang tokoh. Okay, ada 5 orang tokoh yang menyatakan pandangannya mengenai kawasan yang termasuk dalam alam Melayu. Okay, antaranya ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Syuhaimi Nik Abdul Rahman, seorang ahli arkeologi. Okay, di mana alam Melayu dikatakan meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand dan juga Kepulauan Pasifik dan juga sampai ke Taiwan. Okay, sangat luas kawasannya. Okay, manakala tokoh kedua ialah Abdul Hadi Haji Hassan, seorang ahli akademik. Okay, alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Okey. Dan tokoh ketiga ialah Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein yang merupakan ahli bahasa dan budayawan. Okay, mengikut Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein ni, Dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, Segenting Kera, Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Filipina. Okay, manakala tokoh keempat ialah Alfred Russel. Okay, Kepulauan Melayu meliputi Tanah Melayu sehingga Tenasserim dan juga Kepulauan Nicobar, Filipina dan juga Kepulauan Solomon hinggalah ke Papua New Guinea. Dan tokoh yang terakhir ialah Profesor Dr. Ding Chung Ming, seorang pengkaji manuskrip Melayu. Okay, beliau mengatakan bahawa Dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. So, berdasarkan pendapat kelima-lima tokoh ni ada persamaan. So, apa persamaan dia? Okey, persamaan dia ialah persamaannya ialah geografi alam Melayu ialah kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, Selatan Thailand, Selatan Myanmar dan juga Selatan Indochina. Okey, di mana kawasan-kawasan ini pada hari ini merupakan sebahagian daripada Asia Tenggara. Okey. Dan kedua ialah bahasa. Okay, so bila kita tengok alam Melayu dari sudut bahasa, okay, sebenarnya kita melihat dari segi aspek penggunaan bahasa yang serumpun yang dikaitkan dengan bahasa Melayu. Okay, di mana ada 2 orang tokoh yang membincangkan tentang bahasa ni. Okay, itu yang pertama Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. So, dia kata persamaan bahasa serumpun di alam Melayu ini punya persamaan dengan bahasa etnik pribumi. Okay, di mana
kita boleh kenal pasti persamaan-persamaan ni melalui kata-kata tertentu. Okey. Dan bila kita banding dengan bahasa-bahasa serumpun ni, ada pertalian antara kekeluargaan antara bahasa-bahasa ni dengan bahasa Melayu. Okey, manakala tokoh penduduklah Sultan Takdir Alis Jahbana. Okey. Beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Okey, apa faktor yang menyumbang kepada penggunaan bahasa Melayu secara meluas ni? Okay, yang pertama adalah sifat orang Melayu yang gemar berlayar. Jadi orang Melayu gemar berlayar. Jadi bila dia berlayar, dia sampai ke tempat lain, dia mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Okay, yang kedua, sifat bahasa Melayu itu sendiri. Okay, di mana sifat bahasa Melayu itu sederhana dan mudah dipelajari. Jadi ia membolehkan bahasa Melayu ini diterima di alam Melayu. Ini adalah contoh persamaan bunyi perkataan bagi beberapa etnik di alam Melayu. So kalau kita tengok, okay, dia hampir sama. Okay, tengok bilangan 4 tu. Okay, 4, 4 dan sebagainya sama juga bilangan 5. Okay, so kesimpulannya bahasa di alam Melayu adalah serumpun dan mempunyai persamaan bunyi sebutannya. Okay, dan akhir sekali budaya. Okay, di mana penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Okay, mengikut Datuk Abdul Aziz Deraman, seorang budayawan, beliau mengatakan bahawa sejak awal lagi budaya di alam Melayu telah berkembang maju. Okay, berkembang maju dengan cara apa? Dengan munculnya beberapa kepandaian tertentu dalam bidang kesenian. Okay, antaranya termasuklah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Okay, di mana kedua-dua kepandaian ni, maksudnya pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri ni merupakan ciptaan asli di alam Melayu. Okey, selain itu nilai-nilai serumpun wujud dalam masyarakat alam Melayu terutamanya gotong royong. Dan dalam aspek seni, persembahan pula muncul wayang kulit di Kelantan dan Pulau Jawa. So itulah ketiga-tiga aspek, okey, yang bila kita cerita tentang konsep alam Melayu, so kita tengok dalam 3 aspek ini. Okey. So itu saja. Ini kita akan sambung kepada subtopik seterusnya. Sekian, terima kasih.